Lelaki yang menyerupai wanita, macam mana kita nak kapankan jenazah dia? Allah, saya rasa ada jalan untuk orang yang nak kembali ke jalan dia. Aku boleh tolong kau. Apa salah aku? Sekarang ni aku bagi kau dua pilihan. Kau nak faham secara kasar ke kau nak faham secara lembut? Kenapa kau tak pernah melawan, Hamid? Aku sedar aku siapa. Bila Ustaz tengok bukti ni, saya nak Ustaz nilai sendiri baik-baik Ustaz ni. Astagfirullahalazim. Hamid, awak kecewa kan Ustaz? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Marlia binti Nazrulkan, nombor kad Magic I18303430. Kami dari kumpulan 10 akan membincangkan tentang pendekatan personaliti menurut perspektif Islam. Kami telah memilih sebuah filem yang bernama Demi Tuan Aku Bersaksi berdasarkan teori Imam Ghazali. Yang seterusnya adalah biodata Imam Ghazali. Nama sebenar beliau ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau telah dilahirkan pada 450 Masihi bersamaan 1058 Masihi di Bandar Tus, Kusaran, Iran. Beliau telah meninggal dunia pada 19 Disember 1111 Masihi di Tus, Iran. Yang seterusnya beliau telah digelar sebagai Ujatul Islam kerana kecekapan dan kekuatannya dalam membela Islam. Yang seterusnya adalah personality. Personality ialah saksiah ataupun secara umumnya dikenali sebagai akhlak. Individu yang berakhlak terpuji adalah manusia yang melakukan kebaikan dan menyerah diri kepada Allah SWT. Dan menurut Imam Ghazali, akhlak merupakan satu gambaran yang menunjukkan keadaan diri yang sebatik sehingga dapat melahirkan tingkah laku yang mudah dicerna tanpa pengulangan. Konsep personaliti Imam Ghazali terbagi kepada dua, iaitu perkembangan personaliti dan iman. Dalam perkembangan personaliti terbagi kepada dua peringkat, iaitu zaman kanak-kanak dan zaman dewasa. Pada zaman kanak-kanak, cara didikan dan asuhan dimainkan oleh ibu bapa merupakan faktor yang penting bagi setiap individu dari segi perkembangan personalitinya. Peringkat dewasa ini merupakan satu peringkat yang merujuk kepada tanggungjawab dan peranan seseorang individu itu terletak di bawah mereka sendiri, kerana setiap individu akan bertanggungjawab di atas setiap perbuatan dan tingkah laku mereka sendiri yang dikenali sebagai peringkat taklif. Yang seterusnya adalah konsep kedua dalam perspektif personaliti Islam, iaitu konsep iman. Taat iman seseorang individu itu dipengaruhi oleh jenis personaliti yang dimilih oleh seseorang individu tersebut. Tahap iman seseorang itu boleh bertambah dan juga berkurang berdasarkan jenis-jenis nafsu yang ada padanya. Dalam Islam terdapat 4 jenis nafsu, iaitu nafsu amarah, nafsu mulhamah, nafsu lawamah dan nafsu mutmahinah. Yang pertama sekali ialah nafsu al-hamarah, iaitu nafsu yang hanya ada kejahatan dan tidak ada sedikit pun unsur-unsur kebaikan. Sekiranya nafsu ini ada dalam jiwa seseorang manusia, maka manusia itu akan menjadi seorang yang kejam, penjenayah, pemabuk, penzina, penjudi dan lain-lain. Nafsu ini sentiasa menyuruh manusia melakukan kejahatan, sama ada dia tahu perbuatan itu jahat atau baik. Golongan ini tidak sesekali akan merasa menyesal atas perbuatan jahat itu. Yang kedua ialah nafsu mulhamah, iaitu nafsu yang mengandungi kejahatan dan kebaikan. Walau bagaimanapun, nafsu yang jahat itu lebih banyak daripada nafsu yang baik. Nafsu ini adalah nafsu yang sudah menerima beberapa latihan semasa proses penyucian hati. Antara sifat-sifat yang terasas seperti tidak sayangkan harta, bersyukur, berilmu, merendah diri, taubat yang hakiki, penyabar dan reda atas kesusahan. Manakala nafsu yang ketiga ialah al-lawamah, iaitu nafsu yang mengandungi kebaikan dan kejahatan. Di sini nafsu yang baik melebihi nafsu yang jahat.
Nafsu ini adalah nafsu yang selalu mengkritikan diri sendiri apabila berlaku kejahatan ataupun dosa pada dirinya. Dan yang keempat ialah nafsu mutmainah, iaitu nafsu yang mengandungi kebaikan sahaja. Individu yang memiliki nafsu ini adalah golongan yang terus masuk ke syurga tanpa melalui sebarang penyiksaan. Nafsu ini merujuk kepada nafsu yang bersih dan suci sehingga mencapai tahap kejenihan yang teguh. Apabila nafsu itu teguh dan tetap dalam proses mencapai makrifat, maka terbinalah sifat-sifat terpuji dan terakislah sifat-sifat tercela. Antara sifat-sifat yang muncul dalam nafsu ini adalah murah hati dan suka bersedekah, tawakal, arif, bijaksana, kuat beribadat dan redha di atas segala yang berlaku dan bertakwa. Akhir sekali, kunci personaliti dalam Islam. Terdapat 4 aspek yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis dalam memahami konsep akhlak, iaitu iman, Islam, takwa dan ihsan. Iman merupakan kepercayaan, patuh, pengakuan hati dan lidah berserta dengan amalan anggota badan. Sebagai contoh, apabila seseorang individu beriman dan percaya akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan tunduk dan patuh pada segala suruhannya, sama ada melalui hati ataupun ucapannya. Kepatuhan ini pula disertai dengan perbuatan semua anggota badan seperti solat, puasa, menunaikan haji, sedekah dan berzikir. Yang kedua ialah Islam. Islam bermaksud mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara patuh dan tunduk kepadanya serta beriman kepada ajarannya yang dibawa menerusi oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam Al-Quran yang bermaksud, dan sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Yang ketiga ialah takwa. Takwa merujuk kepada memelihara diri daripada bahaya atau keburukan serta menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Islam seperti berbohong, membunuh, mencuri rasuah dan fitnah. Seseorang individu yang bertakwa adalah manusia yang berusaha untuk memelihara dirinya daripada melakukan perkara yang dimurkahi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketaatannya ini pasti dibalas dengan pahala. Yang keempat ialah ihsan. Ihsan ialah memperelokkan perbuatan zahir dengan ibadat dan perbuatan batin dengan keikhlasan. Konsep ihsan dilihat sebagai kemuncak akhlak dalam Islam. Intipati sifat ihsan pula ialah kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini selaras dengan ayat dalam Al-Quran yang bermaksud, dan barang siapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah dengan ikhlas sedang dia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada kesimpulan tali agama yang teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasan yang diberi kepada saya ialah untuk membuat sinopsis mengenai telefilm Demi Tuhan Aku Bersaksi. Telefilm ini disiarkan pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 jam 10 malam. Cerita ini disiarkan di RTM TV1. Pengarah cerita ini ialah Era Rahman. Produksi dan kru terbitan daripada Prokuya Studio 9 Berhad. Antara pelakon yang membintangi filem ini ialah Faizul Han, Safi Maswib, Ismail Yaakob, Taqiyuddin Bakar, Sheila Mambo dan Amai Gresika. Sinopsis mengenai cerita ini ialah merupakan ada seorang maknyah ni bernama Hamid. Dia merupakan seorang lelaki. Tapi kerana silap langkahnya dia menjadi seorang maknyah. Pada suatu hari, dia telah mendapat hidayah untuk berubah menjadi lelaki dan berniat untuk balik ke pangkal jalan dia. Namun begitu, orang-orang kampung masih menghina dia dan mencaci dia daripada dia bertukar kepada lelaki. Sebab ibaratnya macam orang yang buat salah ni macam tak ada pernah terfikir untuk berubah. Tapi Hamid ni lain. Dia dah rasa menyesal, dah bersalah dengan apa yang dia lakukan selama ini. So dia bernekat untuk menjadi seorang yang lebih baik, untuk menjadi seorang lelaki semula.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah Dayana binti Muhammad Yusof, memegang nombor kad matriks I19103623, dan saya akan menerangkan slide yang seterusnya, iaitu analisis watak. Okey, dalam analisis watak ini saya akan menerangkan dua watak, iaitu watak utama dan watak jahat. Okey, pertama sekali ialah watak utama. Watak utamanya ialah Hamid, iaitu yang dilakukan oleh Syafi'i Naswib, dan dia merupakan seorang lelaki lembut lah. Okey, saya akan menerangkan personalitinya sebelum, semasa dan selepas lah. Okey, sebelum dia berubah, Hamid ini merupakan seorang lelaki yang lembut ataupun kita panggil feminin, dan kalau mengikut satu kecelaruan, dia ni dikategorikan dalam kecelaruan personality pinggiran ataupun dalam bahasa Inggerisnya borderline personality. Secara ringkasnya ialah BPD. Okey, kenapa saya cakap dia mempunyai kecelaruan pinggiran ini? Sebab dia mempunyai gangguan identiti jantina. Maksudnya dia lebih ke arah feminin berbanding ke arah maskulin. Jadi dia mengambil keputusan untuk menjadi feminin. And then dalam orang yang mempunyai kecelaruan pinggiran ini, dia juga akan mempunyai rasa kekosongan dan mempunyai masalah hubungan dengan orang-orang sekeliling dia. Okey, kalau dalam konteks ni kita dapat lihat dekat dalam filem ini, yang Hamid ni dia mempunyai masalah hubungan dengan ayahnya lah. Sebab dia ke arah maknya, and then dia rasa kekosongan tu ada, jadi dia ingin bertaubat. Jadi dia mengambil keputusan untuk pulang ke kampungnya. Jadi bila dia pulang tu, Hamid ni dia tidak diterima oleh ayahnya, dan ayahnya menghalaunya keluar. Okey, di situ kita dapat lihat bahawa dia ni mempunyai masalah perhubungan dengan ayahnya. Okey, personality yang seterusnya ialah semasa. Semasa ni maksud saya dia kan mengambil keputusan untuk belajar di tahfiz. Jadi bila dia masuk ke dalam tahfiz tu, mengikut pemerhatian saya lah, Hamid ni menjadi lebih introvert ataupun lebih pemalu dan pendiam lah, sebab dia dipengaruhi oleh persekitarannya. Sebab dia datang situ untuk menuntut ilmu kan, jadi dia rasa dirinya jahil, dan kemudian dia menjadi lagi pendiam lah. Okey, dan seterusnya ialah watak selepas ataupun personality selepas. Selepas ni maksud saya selepas dia dah berubah lah. Kan Hamid mula-mula dia menetapkan maklumat bahawa dia ingin berubah kan. Jadi selepas dia dah berubah tu, walaupun personalitinya tak berubah secara keseluruhan, maksudnya dia masih lagi menjadi feminin ataupun dia masih lagi lelaki yang lembut, cuma dia telah tetapkan dirinya ke jalan yang benar, maksudnya ke jalan Allah lah. Dia telah bertaubat dan mendekatkan dirinya dengan Islam. Jadi walaupun dia tidak berubah secara 360, tetapi dia masih lagi kekal untuk mencapai matlamat dia lah, iaitu untuk mengubah diri ke arah kebaikan. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang watak jahat dalam cerita ini, iaitu Latif yang dilakonkan oleh Fazrul Khan. Kalau Latif ini, mengikut pemerhatian saya, dia dikategorikan sebagai satu kecelaruan personality, iaitu antisosial. Seperti yang kita tahu, antisosial ni macam dia kurang bergaul dengan orang luar kan. Tapi dalam konteks psikologi, antisosial ni dia bermaksud yang dia ni selalu melakukan perkara-perkara yang berbeza dengan norma masyarakat lah.
Contohnya dia buat perkara-perkara yang tidak boleh diterima ataupun tidak disedap pandang lah oleh masyarakat. Okey, saya bagi contoh. Dekat dalam cerita ini, Latif ni selalu membuli Hamid di Tafiz kerana dia menganggap Hamid tu lelaki yang lembut dan mudah dibuli lah. Okey, seterusnya Latif ni juga menganggap dirinya superior di Tafiz tersebut. Okey, disebabkan dia merupakan pelajar lama berbanding dengan Hamid, jadi dia merasakan dia ni lebih senior lah berbanding Hamid. Oleh sebab itu dia selalu membuli dan mencari pasal lah dengan Hamid tu. Okey. Selain itu, orang yang mempunyai kecelaruan antisosial ini juga dia berkemahiran sosial dalam masyarakat. Contohnya berkemahiran sosial tu, contohnya dia ni pandai merayu dan pandai berpura-pura. Okey, dalam satu scene dekat dalam cerita ni, Latif ni dia berpura-pura bahawa yang dia ni merupakan pelajar yang baik dan yang baiklah dekat hadapan ustaz-ustaz dekat Tafiz tu, dan selalunya dia akan menyalahkan Hamid atas kesalahannya. Okey, seterusnya kita juga dapat lihat tentang berpura-pura ni bila Latif menuduh ataupun memfitnah Hamid yang bahawa Hamid tu cuba untuk mencaburnya di asrama. Okey, padahal Hamid tu dia tak ada apa-apa niat pun untuk mengapa-apakan Latif ni. Cuma Latif ni seperti yang saya cakap tadi, suka untuk mencari pasal lah, and untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan masyarakat kan. Jadi di situ kita dapat lihatlah yang bahawa dia ni seorang yang mempunyai kecelaruan antisosial. Okey, selain itu, Latif juga mempunyai personality selepas. Okey, personality selepas ini maksud saya ialah personality selepas kebenaran telah dibongkar. Maksudnya apabila ustaz-ustaz dah tahu yang dia ni perangainya macam mana, ataupun dia yang selalu membuli Hamid macam tu. Jadi apabila kebenaran telah diketahui oleh ustaz-ustaz di Tafiz dan dia telah dihukum, jadi dia kemudiannya menyesali perbuatannya terhadap Hamid dan meminta maaf lah dekat Hamid. And then ada satu scene tu, Hamid dan ustaz pergi ke masjid and then terserempak dengan Latif ni. Jadi bila dah terserempak ni, mereka nak mereka datang ke masjid tu untuk uruskan satu jenazah. Rupanya jenazah tu jenazah ayah Latif. Jadi Hamid yang tolong menguruskan jenazah ayah Latif ni sebab Latif tidak tahu cara untuk menguruskan jenazah ataupun jadi dia berasa jahil lah. Jadi selepas itu dia meminta maaf dan mengucapkan terima kasih dekat Hamid sebab sudi lagi untuk menerima dia sebagai kawan. Okey, jadi kesimpulannya kat sini kita dapat lihat bahawa Latif ni dia berjaya untuk merendahkan egonya dan ataupun membuang egonya dan mengakui kesalahannya. So daripada kita dapat lihat Hamid ni dia daripada seorang yang mempunyai kecelaruan BPD ke orang yang lebih baik, iaitu ke arah yang lebih baik lah. Dan kita juga dapat lihat Latif ni daripada orang yang mempunyai kecelaruan antisosial ke arah orang yang baik dan merendahkan egonya lah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrina dan saya akan membentangkan poin yang seterusnya, iaitu kaitan dengan teori Imam Al-Ghazali. Tahu teori Imam Al-Ghazali ni dia sangat menekankan dengan personality, kerana personality ni dikira sebagai akhlak lah kalau dari segi Islam. Dan apa yang saya boleh kaitkan dengan teori dengan berkaitan dengan telefilm
telefilm Demi Tuhan Aku Bersaksi ni ada dua watak utama, maksudnya watak yang paling nampak menyelah, iaitu watak Hamid dan juga Latif. Okay, kita pergi ke watak Hamid dahulu, di mana watak Hamid ni boleh dikaitkan dengan ciri personaliti yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali, di mana ciri tersebut ataupun personaliti tersebut ialah iman, Islam, takwa dan juga ihsan. Kat sini kalau kita tengok cerita tu, dalam cerita tu waktu awal tu si Hamid ni memanglah dia dulu seorang maknya, dan dia tak sebab dia ada masalah waktu kecil tu, dia ada sifat feminin daripada maskulin, maksudnya dia lebih kepada sifat perempuan lah daripada jadi lelaki. Sebab tu dia jadi maknya dekat bandar. Dan hubungan dia dengan bapak dia juga tak baik, sebab bapak dia tak boleh terima dia sebabkan sifat dia yang feminin sangat, so dia tak boleh terima. Tapi dah lama tu dia pulang ke rumah, dia dah berubah. Dia berubah tu maksudnya dia nak berbaik lah dengan ayah dia, tapi ayah dia masih tak terima dia walaupun dah berubah. Tapi sifat dia yang macam feminin tu masih tak ubah, cuma dia punya sikap dia untuk jadi perempuan tu dah berubah lah, maksudnya dia nak berubah ke jalan Allah lah. So kat sini kita boleh tengok personality yang dikait, yang empat aspek yang dikait, yang digariskan oleh Al-Quran. Yang saya sebut tadi lah, yang empat tu hadis, Islam, takwa dan ihsan. Kalau empat tu kita pegang, so kita dapatlah membentuk personality yang baik, akhlak yang baik. Macam dalam cerita tu juga mana Hamid dia bersungguh-sungguh lah nak berubah, macam masuk ke pusat tahfiz, walaupun dia banyak tentangan, tapi dia mempunyai kawan yang baik yang mampu mendorong dia, jadi dia boleh berubah. Lepas tu walaupun dia dah ditendang di pusat tahfiz tu sebabkan fitnah, tapi dia masih ada maksudnya ada rasa nak berubah tu, walaupun dia dah difitnah. Dia masih jumpa dengan orang-orang yang baiklah untuk dia berubah. Jadi itulah bagi sifat Hamid, dan itulah kaitan teori yang boleh dikait. Pergi ke watak seterusnya, iaitu watak Latif, di mana watak Latif ni dia berbeza dengan watak Hamid, iaitu watak Latif ni watak yang jahat. Dan Latif ni juga ada kisah dia yang dulu, yang mana dia tu seorang LGBT, dia minat sesama kaum, tapi dia berubah pada akhirnya. Tapi nak kaitkan kat sini dengan watak Hamid dengan teori, iaitu empat nafsu yang diperkenalkan oleh Imam Al-Ghazali, dan di antaranya ialah nafsu amarah. Nafsu amarah ni maksudnya nafsu yang padanya hanya ada kejahatan dan tidak ada sedikit pun unsur-unsur kebaikan. Sama macam watak Latif ni lah, waktu dekat pusat tahfiz tu dia memang buat perkara yang tak baik lah, tapi dia rasa seronok, dia rasa bangga, dia tak rasa pun bersalah. Samalah seperti dengan nafsu amarah ni, di mana dia buat apa-apa pun dia tak rasa apa, dia rasa puas hati, dia rasa macam lega, dia rasa gembira. So samalah dengan watak Latif ni, tapi sifatnya tu berubahlah pada akhirnya bila dia ditangkap ingin lakukan sesuatu kepada Hamid. So di situ dia mula berubah sedikit demi sedikit. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan meneruskan perbincangan tentang penyelesaian masalah dalam telefilm Demi Tuhan Aku Bersaksi. Okey, apa cara yang dibuat oleh apakah inisiatif yang diambil oleh Hamid untuk selesaikan masalah dia adalah, yang pertama adalah dia bertaubat kepada Allah. Dia daripada dulu menjadi menyerupai seorang wanita, kemudian dia bertaubat untuk kembali ke pangkal jalan, di mana dia menjadi seorang lelaki yang sejati. Dan yang kedua adalah mendekatkan diri dengan Allah, di mana dia belajar, pergi ke pondok untuk belajar ilmu agama. Walaupun dia dihalau oleh ustaz setelah dia difitnah oleh Latif, dia terus
cuba untuk mendekatkan diri dengan Allah, di mana walaupun pada masa itu dia rasa dia nak balik ke masa lalu dia, di mana dia rasa dia nak jadi wanita semula, dia rasa kawan-kawan dia tu boleh terima dia, sedangkan orang lain tak boleh terima dia. Tapi kawan dia minta dia teruskan, kawan dia Irene minta dia teruskan perjuangan, jangan jadi seperti yang dahulu, sebab dia dah bertaubat, takkan dia nak sia-siakan peluang yang Allah bagi tu dekat dia. Kemudian dia pula pergi berjumpa dengan kiai dan dia terus mendekatkan diri dengan Allah, belajar ilmu agama tu dengan kiai. Okey, yang seterusnya adalah berkawan dengan orang yang baik. Okey, berkawan dengan orang baik ni di mana dia di pondok dahulu dia berkawan dengan Irene, di mana Irene membantu dia, walaupun Irene ni walaupun dia orang baru, walaupun dia berlatar belakang mempunyai kisah pahit, Irene ni sanggup tolong dia untuk dia pelajari ilmu agama. Okay. Walaupun Hamid ni selalu difitnah dan dibuli oleh Latif, tetapi Irene ni lah merupakan seorang sahabat yang baik, di mana dia selalu membantu Hamid dari segi untuk belajar ilmu agama. Selain daripada tu, dia membela Hamid ni apabila dibuli oleh Latif dan rakan-rakannya. Okey, seterusnya oleh disebabkan itu, kita ni perlu memilih rakan-rakan yang baik, yang punya ilmu agama. Sebab apa? Sebab bila kita punya rakan yang baik, kita akan ikut dia, ikut apa yang dia buat. Okey, so bila kita berkawan dengan orang positif, kita pun akan buat perkara yang positif. Dan bila kita berkawan dengan orang yang negatif, kita pun akan melakukan perkara yang negatif. Oleh disebabkan itu, saya rasa Hamid ni melakukan memilih rakan dengan betul lah, sebab dia berkawan dengan Irene dan dia pun dapat pelajari ilmu agama tu daripada Irene. Okey, seterusnya yang terakhir adalah berusaha menuntut ilmu. Okey, walaupun dia difitnah oleh Latif dan dihalau oleh ustaz keluar daripada pondok, dia berusaha juga untuk menuntut ilmu, di mana dia pergi ke pondok kiai untuk belajar ilmu agama. Walaupun dia mempunyai kisah lampau, bagi saya kisah tu sukar untuk kita berpisah. Apa orang cakap, sukar untuk kita melupakan kisah lalu, sebab saya rasa kisah tu amat berat. Tetapi selepas mempelajari ilmu agama, mempunyai ilmu agama yang kuat, mendalami ilmu agama yang banyak, Hamid dapat menyelesaikan masalahnya dengan dapat menjadi seorang lelaki yang sejatilah. Okey, kesimpulan daripada kisah ni adalah di mana yang pertama adalah berusaha untuk berubah, di mana kita jangan sekali mengalah untuk berubah, dan bukan mudah untuk kita melawan diri kita untuk berubah ke arah kebaikan, dan bukan senang untuk diri kita ni daripada dah terbiasa buat sesuatu perkara tu untuk melakukan perkara yang lain. Okey, ia adalah tidak mudah. Dan berdasarkan cerita ni, sukar untuk kita mengawal nafsu diri kita yang sering membuat manusia rebah. Okey, nafsu kita ni sangat tinggi. Jadi kita jangan pernah mengalah untuk berubah. Okay, seterusnya yang kedua adalah golongan yang berilmu agama ni tidak boleh mengabaikan orang yang ingin berubah ataupun individu yang ingin berubah. Okay, contoh dalam cerita ni dapat saya kaitkan, di mana Latif ni dia mengabaikan, dia mempunyai ilmu agama tapi dia mengabaikan, dia tak nak bantu, dia macam nak halau Hamid tu keluar daripada pondok tu. Kat sini kita dapat tengok, bila Hamid tu tengok perwatakan Latif yang sebegini tu, membuatkan dia tak dapat nak ni, macam dia akan menjauhkan diri daripada Hamid tu, sebab dia rasa dia akan menjauhkan diri daripada Latif sebab dia rasa Latif tu tidak dapat bantu dia. Okey, dan seterusnya kita boleh ambil contoh yang positif, di mana Kiai dan juga Irene
yang membantu Hamid. Okey, orang yang berilmu agama ni bantu Hamid untuk ke jalan, ke arah kebaikan, ke jalan yang diredai Allah.